Saya nak balik pada negara kita kemerdekaan. Ini sensitif. Saya tahu beberapa media melaporkan kod beberapa kenyataan Malaysians for Malays, dan ramai orang kata, oh, Mufti Perlis telah menimbulkan isu. Tapi dengar betul-betul. Kalau mereka dengar apa yang saya hurai di Masjid Alwi secara adil, mereka faham saya bukan maksudkan tentang keadilan hanya secara bias, tak. Saya ingin ceritakan, semua bumi ini ada, Allah takdirkan ada kaum yang duduk. Di negara China, kaum apa yang duduk? India. Di negara China, kaum apa yang duduk? China. Siapa dia tuan tanah itu? Siapa pemimpin mereka? Di India, siapa pemimpin mereka? Tanah itu untuk siapa? Di Amerika, Amerika sepatutnya bukan dia punya, itu wali punya, dia curi 200 tahun dah pun dia claim white, dan dia perjuangkan white supremacy, ketuanan orang putih. Dan siapa presiden dia? Siapa kebanyakan kabinet mereka? Orang putih. Di Europe bercakap tentang equal rights, human dignity. Saya pun hadir baru ni di Belgium sebagai panel yang dijemput. Tapi Europe untuk siapa? Untuk orang Melayu ke? Untuk orang India ke Cina? Untuk orang kulit putih. Indonesia untuk siapa? Untuk Indonesia. Orang Cina di Indonesia kena bercakap bahasa Indonesia. Namanya pun ditukar menjadi nama Indonesia. Kita pun tengok Hartono apa semua asalnya dari Cina. Apa negara yang berdekatan dengan kita ni? Thailand. Sekolah-sekolah, Datuk Kamarudin pergi terlibat dengan projek mengajar bahasa Melayu. Anak-anak orang Melayu selatan Thailand, wilayah Andaman, sudah tidak dapat bercakap bahasa Melayu. Saya tidak blame the government. I never blame the government. That is their country. Itu negara mereka. Itu dasar mereka. Dia tak, bahkan nama pun kena tukar jadi nama macam Siam. Nama kalau kita tanya nama Islam, baru disebut Yusuf. Bila nama Siam bunyi macam lain sikit. Macam mana Dr. Kamarudin? Okey, semua orang ada tanah dia. Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu, no. Tanah Melayu untuk semua. Adilkah ini? Saya bukan kata tanah orang lain tak boleh hidup di sini, tetapi mestilah menghormati tuan tanah ini. Mesti ada identiti. Allah telah menjadikan manusia ini, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semua orang ada. Orang Melayu pakai baju Melayu, tak salah nak pakai baju India pun. Tapi itu bila kata baju kebangsaan, baju apa? Baju Melayu. Adakah itu berarti telah menghina kaum lain? Tak. You pergi ke Europe, ada cara dia. You pergi ke Thailand, ada cara dia. You tadang tanah Melayu, ada cara dia. Tapi kalau tanah Melayu nak belajar Jawi, 3 muka surat pun kontroversi, 6 muka surat pun macam nak berperang. Adakah ini bererti menghormati tuan tanah? Saya kata keadilan untuk semua. Semua rakyat di sisi undang-undang, equality, equal rights, ada hak yang sama di hadapan undang-undang. Keadilan, justice is for all. Keadilan untuk semua. Tetapi sesuatu tanah mesti mempunyai identitinya. Identiti yang dominan bagi tanah Melayu, agamanya ialah Islam. Adat istiadatnya ialah adat istiadat India. Adat istiadat Melayu. Bukan perkauman, itu adalah realiti. Kalau di India, oh ya, di India orang Islam tak boleh sembelih lembu. Dibunuh.
Dipukul sehingga mati dan mahkamah mereka melepaskannya. Dia kata ini bahkan Hindu nasionalis di India, khususnya Parti Modi, mau nak jadikan India mesti identitinya Hindu. Tak boleh disebut selain daripada Tuhan Hindu di khalayak ramai. Lembu walaupun banyak tak disembelih. Sebab apa? Hormat. Di sini marah sampai ada tempat orang sembelih lembu marah. Tak hormat dia kata. Banyak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh mereka sensitif pada orang Melayu. Melayu pendatang, orang Melayu sensitif tak? Tapi tak ada siapa halau mereka balik. Adalah satu kenyataan Dr. Zakir Naik, mungkin kurang tepat ke apa, nak halau balik. Balik ke India, hadapi sistem keadilan di sana. Mana ada keadilan di sana? Bukan saya kata, Perdana Menteri Malaysia pun kata tak adil. Kalau dia dah balik, dia dibunuh. Saya bukan bercakap isu perkauman. Ini ada realiti. Nabi menyebut al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu daripada Quraisy. Ulama bincang bagaimana Nabi sebut pemimpin daripada Quraisy sedangkan Islam bersifat tidak perkauman. Nabi kata as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, kamu taat dan dengar walaupun yang memerintah kamu hamba Habsyi kulit hitam, rambut dia macam dengan apa? Macam dengan zabib tu apa? Macam kismis tu. Taat ke dia? Nabi kata kalau dia pemimpin, sekiranya dia berhukum dengan hukuman yang adil. Tapi kenapa Nabi kata a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy? Ibnu Khaldun dia menyatakan sebab kerana Quraisy itu salabatul Quraisy, kerana Quraisy itu pemegang kekuatan. Bila sebut kepimpinan, dia orang yang dominan. Nak tanya, di tanah Melayu ni siapa yang dominan? Betul kan ni? Saya tidak perkauman, tapi ia realiti. Tetapi apabila kita ingin membentuk sebuah negara yang semua orang tak boleh cakap tentang kita nak terapkan unsur, bukan agama, tulisan Jawi, unsur-unsur nilai-nilai warisan, semua yang lain marah. Kalau mereka, saya tengok ada orang yang hina angkatan tentera dan kata tentera makan tidur patutnya pergi kerja di mana, di ladang. Sensitif tak? Tidak ada seorang pun di kalangan menteri yang 4 tu, yang bising tu, mempertikaikan kenyataan ini. Don't worry, Datuk Kamarudin tak kata dalam majlis, saya yang kata. Saya tahu nanti dia kata, di Kuibs Mufti kali hantam kerajaan. Yes, saya hantam. Ini adalah sentiasa minta supaya kita orang Muslim, kamu kena sabar, jangan keluarkan, jangan perkauman. Tapi mereka sebut macam-macam boleh, kita sebut tak boleh. Dan kita tak pernah sebut. Saya daripada jalur yang sangat sederhana, mereka kenal saya, banyak artikel saya defend non-Muslim right in this country. You can read many of my articles regarding to the topic. Saya cakap hal ni. Tapi sekarang ni jadi neraca yang tak adil. Sebuah pentadbiran yang tak tahu. Semua orang cakap. Ekonomi tak berkembang. Yang tahu berkelahi tiap hari. Tiap minggu. Habis dah naik ni nak berkelahi siapa pula? Kita duduk tunggu. What kind of government? So, satu pembentukan sebuah pemerintahan yang kuat mesti dibuat. Saya bukan kempen pembentukan kerajaan yang resis. Saya tidak resis. Yang resis ialah yang menyebut Dong Zong resis, Tun Mahathir kata. Tapi saya ingin beritahu, satu pembentukan pentadbiran yang mesti dominasikan oleh satu kaum yang asal mesti dibentuk untuk mengelakkan keadaan yang bising seperti ini, sehingga keadaan stabil. Maka
barulah kita dapat uruskan dengan baik. Jika tidak, kita hanya bercakaran, negara ekonomi tak berjalan, bercakaran isu perkauman hari demi hari. Kita anti perkauman. Saya tak perlu penerangan. Islam sejak daripada orang Melayu, walaupun tak masuk sekolah, tahu Islam tak benarkan orang paksa orang masuk Islam. Dulu Menteri Perpaduan sebelum dia jadi menteri, sebut terus, sebelum dia jadi menteri, dia pernah sebut bahawasanya orang Hindu di sini dipaksa di dalam berdasarkan kepada laporan yang diberiku, seolah ditindas di sini. Agama mereka tidak diberikan kebebasan. Di Malaysia ni punya dahsyat. Mereka nak berlarak pun kita kena stop jalan. Apalagi toleransi. Hari ini kita bercakap tentang kemerdekaan. Kemerdekaan untuk semua. Keadilan untuk semua. Tetapi sebuah negara yang merdeka tidak boleh dijalankan pentadbirannya dengan cara pengurusan yang sebegini. Hari-hari disputation, hari-hari debate tentang Melayu, Cina, India, dan masalah agama. Kalau ada orang Islam cakap sikit je, demonstrasi, report polis. Kalau ada mereka cakap, Dongzong cakap, tak ada satu mereka yang kata. Saya rasa keadaan ini mengecewakan. Dan sebab itu, kembali kepada makna kemerdekaan ini. Dan ini kita sebagai orang Islam, mesti kembali menghayati makna kemerdekaan. Bezanya agama. Yang dibawa oleh Tuhan yang mendidik kita tidak memaksa orang. Yang tidak perkauman. Setiap kali Islam menang, dia rentas kaum. Dia tak pernah. Ulama hadis majoritinya bukan orang Arab. Ulama Nahu bukan orang Arab, saya sebut. Ulama fiqh yang dominan bukan orang Arab. Maksudnya tidak perkauman. Dia hanya menekankan soal kebenaran dan keadilan. Saya orang yang bercita-cita untuk keadilan untuk semua. Sehinggalah saya melihat kadang-kala sebahagian daripada falsafah itu tidak boleh dilaksanakan untuk semua orang. Kerana ada orang yang appreciate dengan keadilan untuk semua. Ada orang yang ingin mengambil kesempatan jika dia diberikan keadilan kepadanya untuk menindas orang lain. Faham kau saya cakap apa ni? Terima kasih banyak. Yang tu yang nak abang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Dan selamat untuk memahami sebuah negara ini. Dan kita insya-Allah akan pergi lebih hadapan untuk memperjuangkan sebuah negara Malaysia yang stabil.